Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Muhammad Anwar bin Abdul Rahim dan cikgu mengajar di Sekolah Menengah Akademi Islam Darul Aman. InsyaAllah pada hari ini, cikgu ingin berkongsi sedikit ilmu tentang bab yang paling awal sekali di dalam matematik tingkatan 3, iaitu bab 1 indeks. Sebelum kita mulakan pembelajaran, cikgu cadangkan kamu siap sedia dengan alat tulis, buku teks, buku catatan dan kalkulator. Anda telah bersedia? Baiklah, kita mulakan. Soalan yang pertama cikgu ingin tanya, kenapa perlu belajar indeks? Relax, jangan kedutkan kening. Okey, jawapannya ialah indeks dinyatakan dalam bentuk yang ringkas dan mudah difahami. Jadi, terdapat banyak bidang yang menggunakan konsep indeks. Contohnya, bidang sains, kejuruteraan, perakaunan, keuangan, astronomi dan perkomputeran. Cuba kamu lihat gambar yang tertera di skrin kamu. Ya, betul. Itu adalah smartphone. Tahukah kamu, di dalam smartphone terdapat kad memori. Kad memori yang mengandungi pelbagai jenis muatan yang dikenali sebagai 4GB, 16GB, 32GB, 64GB dan seterusnya. Okay, nombor indeks ini yang telah membantu kad memori dicipta dalam pelbagai bentuk saiz. Menarik kan? Rupa-rupanya kita menggunakan handphone setiap hari yang berkait rapat dengan indeks. Jom kita explore slide ini. Baiklah, dalam bab 1 indeks terdapat dua standard kandungan. Yang pertama 1.1 tata tanda indeks. Manakala yang kedua 1.2 hukum indeks. Tetapi pada hari ini, cikgu hanya ingin fokus kepada tata tanda indeks. Okey, baiklah kita tengok dulu standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif kita pada hari ini. Standard kandungan yang pertama iaitu 1.1 tata tanda indeks. Standard pembelajaran, terdapat dua standard pembelajaran. Yang pertama 1.1.1 mewakilkan peneraban berulang dalam bentuk indeks dan menguraikan maksudnya. Dan yang kedua 1.1.2 menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks dan sebaliknya. Objektif kita pada hari ini, insya-Allah para pelajar akan dapat menyatakan konsep indeks, konsep asas bentuk indeks dengan tepat. Di sini, pelajar akan dapat menguasai tahap 1. Yang kedua, para pelajar akan dapat memahami peneraban berulang dalam bentuk indeks dengan betul. Di sini, pelajar akan dapat TP2. Dan yang terakhir, yang ketiga, menukarkan suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks dengan menggunakan satu daripada dua kaedah. Sama ada kaedah peneraban berulang atau kaedah pembahagian berulang. Di sini anda akan dapat TP3. Baiklah, cikgu akan masuk dalam tata tanda indeks yang pertama iaitu 1.1.1 mewakilkan peneraban berulang dalam bentuk indeks dan menguraikan maksudnya. Para pelajar boleh buka buku teks dan merujuk buku surat 1 hingga 3. Okey, seperti yang kamu telah belajar di tingkatan 1 iaitu 8 kuasa 3 sama dengan 8 darab 8 darab 8. Okey, yang cikgu bulatkan ini, inilah yang dikatakan tata tanda indeks yang ada kuasa 3. Juga boleh ditulis dalam bentuk
iaitu A kuasa N, di mana A ialah asas, N ialah indeks ataupun dikenali sebagai kuasa. Okey pelajar, setakat ini okey? Baiklah, kita teruskan. Terdapat 3 nota yang cikgu ingin terangkan. Yang pertama iaitu 9 kuasa 2 sama juga dengan 9 darab 9. Cuba anda perhatikan, nilai indeks yang sebelah kiri ialah 2. Manakala di sebelah kanan dia ialah 9 darab 9 berulang sebanyak 2 kali. Okey, cuba kita tengok nota yang kedua pula. Nota yang kedua iaitu 9 kuasa 4. Sama juga dengan 9 darab 9 darab 9 darab 9. Indeks yang tertera di situ ialah nilai dia 4. Okey, dan pembahagian berulangnya sebanyak 4 kali, 9 berulang sebanyak 4 kali. Di sini dapat kita simpulkan nilai indeks sama juga dengan bilangan kali asas didarab secara berulang. Disebabkan itu, kalau 2 sama juga dengan 2 kali berulang. Okey, nilai indeks 4 berulang sebanyak 4 kali. Secara generalisasinya kita boleh katakan A kuasa N sama juga dengan A darab A darab A darab A sampailah berapa kali darab pun, iaitu adalah bilangan N, dan perlu ketahui A tidak boleh sama dengan kosong. Okey, dan di mana N ialah faktor. Okey, seterusnya kita tengok pula contoh 1. Cikgu bacakan soalan. Tulis penerapan berulang berikut dalam bentuk indeks, iaitu A kuasa N. Okey, A kuasa N. Okey, kita tengok ada 5 soalan yang cikgu ingin berkongsi. Okey. Soalan A iaitu 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5. Okey, cara nak jawab kita tulis sama dengan, kemudian kita tulis asas dia iaitu 5. Kemudian kita bilang berapa kali 5 yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi indeks dia ialah 6. Tulis kecil 6 di atas. Jangan tulis besar. Okey, sebab ia melambangkan indeks dan kuasa. Kemudian kita tengok pula soalan B. Soalan B ni adalah titik perpuluhan. Sama juga macam tadi, tulis sama dengan, kita tulis dulu asas dia, iaitu yang besar nombor dia iaitu 0.3. Kemudian kita bilang berapa kali 0.3 berulang? 1, 2, 3, 4. Jadi indeks dia adalah 4. Faham setakat ni? Okey, bagus. Kita teruskan soalan C. Soalan C ialah melibatkan nombor negatif. Okey, cuba perhatikan. Kamu tengok negatif dia tulis kurungan. Okey. Kita tulis sama dengan negatif 2. Tulis negatif 2 kurungan, dan kita bilang berapa banyak negatif 2 berulang. 1, 2, 3. Okey, berulang sebanyak 3 kali, maka kita akan tulis kuasa 3. Baiklah, kita teruskan dengan soalan D. Soalan D ialah bentuk pecahan. Okey, sama juga step yang pertama dia ialah kita tulis sama dengan, dan kita tulis 1/4. Okey, dalam satu pecahan cikgu hendak terangkan mesti letak kurungan untuk nak letak kuasa. Buh kurungan. Kemudian kita bilang berapa banyak 1/4 berulang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali. Ya, tulis 5 kali di 5 di luar kurungan. Okey. Kemudian soalan yang E ialah pemboleh ubah ataupun huruf, iaitu huruf M. Kita tengok M, tulis sama dengan M. Kemudian kita bilang M berulang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi M kuasa 7. Okey, faham sekarang ni? Alhamdulillah. Sekarang kita tengok pula soal contoh yang kedua. Okey, sebelum tu ada peringatan. Itu 2 kuasa 5 tidak boleh sama ataupun tidak sama dengan 2 darab 5. Berbeza ya.
dia tak boleh sama dengan 2 darab 5. Kalau 2 darab 5 sama dengan 10. Kalau 2 kuasa 5, jawapannya lain. Iaitu 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 sebanyak 5 kali. So, kita akan kira 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8, 8 darab 2, 16, 16 darab 2 ialah 32. 32. Tapi di sini belah kanan tulis 2 darab 5. 2 darab 5 sama dengan 10. Sudah semestinya 32 tidak boleh sama dengan 10. Okey, kemudian tengok yang kedua peringatan 4 kuasa 3 tak boleh sama dengan 4 darab 3. Okey, macam tadi juga konsep yang sama, dan yang terakhir peringatan dia ialah A kuasa N tidak boleh sama dengan A darab N. Okey, sebenarnya konsep yang sama. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, kita tengok pula tulis nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada peneraban berulang. Okey, macam mana kita nak buat dia? Kita akan tengok soalan dulu, iaitu A negatif 3 kuasa 2. Kita akan tulis berapa kali negatif 3 berulang. Okey, jom kita tulis. Sama dengan negatif 3. Mesti cikgu pesan, mesti letak kurungan. Ketiga, darab. Sebab nama pendaraban berulang, kita akan tulis darab negatif 3. Jadi inilah jawapannya untuk pendaraban berulang. Okey, kemudian kita tengok pula soalan B. Titik perpuluhan 0.2 kuasa 4. Sama macam tadi, sama dengan 0.2 darab 0.2 darab 0.2 darab 0.2. Sebanyak 4 kali ianya berulang. Okey, seterusnya soalan C iaitu pecahan. Sama juga pecahan, tulis 2/5 asas dia, darab dengan 2/5, darab dengan 2/5 sebanyak 3 kali. Okey. Dan soalan D kita tengok pula ialah pemboleh ubah K kuasa 5. Huruf dia ialah K, maka kita akan tulis K darab K darab K darab K darab K sebanyak 5 kali. Mudah kan? Okey, kemudian kita tengok soalan E, iaitu sebutan algebra. Ini yang dikatakan sebutan algebra, iaitu yang mengandungi perkali, iaitu nombor. Nombornya di mana? Iaitu negatif 2. Ini adalah perkali. Y ialah pemboleh ubah. Sebab itu disebut sebagai sebutan algebra. Sama juga dengan kita akan tulis, sebabkan negatif kita mesti bubuh kurungan. Negatif 2Y kurungan darab negatif 2Y kurungan darab negatif 2Y kurungan sebanyak 3 kali. Kamu masih okey? Bagus, semangat. Okey, itu yang kita mahu. Okey, seterusnya, jom kita uji minda. Di sini, soalan ini, pelajar akan dapat TP1. Nombor 1, lengkapkan jadual di bawah dengan asas atau indeks bagi nombor atau sebutan algebra yang diberi. Di sebelah kiri anda, itu adalah sebutan ataupun nombor indeks yang diberi. Manakala kita akan tentukan mana satu asas, mana satu indeks. Seperti yang cikgu beritahu sebelum ni, asas kita tengok yang nombor yang besar. Manakala indeks ialah kuasa. Kuasa kita tengok yang nombor yang atas tu, yang kecil sikit tu. Okey, kita tengok dulu yang asas. Okey, kita settle yang belasas tengok. Asas yang pertama iaitu asas 5. Okey, kita rujuk pada yang sebelah kiri kita. Mana yang nombor 5 yang besar? Okey. Oh, di sini. Okey, kita nampak dah sini. 5 kuasa 3. Jadi indeks dia ialah T3. Pandai. Kemudian tengok pula soalan yang kedua, iaitu dia bagi indeks 7. Saya cari indeks ialah apa? Kuasa yang kecil kan? Okey, mana yang 7? Ya, di situ. Okey. Negatif 4. So asas dia ialah negatif 4, tulis di bawah ni negatif 4. Kemudian seterusnya asas dia 1/2. Yang pecahan. Yang mana asas 1/2? Okey, di sini. Okey, tengok pula dia punya indeks ialah 10. Masukkan 10 pada ruangan indeks. Okey, kemudian soalan seterusnya indeks 6. 6 yang kecil. Mana 6 yang kecil? Oh, di sini. Okey, 6 yang kecil iaitu asas dia ialah M ataupun sebagai pemboleh ubah. Manakala yang seterusnya ialah N. Okey, N asas dia ialah kosong. Malah kita tulis kosong di ruangan indeks.
Okey, yang seterusnya asas indeks 9, kuasa 9, kita tulis pula dia punya asas dia adalah 0.2. Ya, makin laju sebab kamu makin faham. Okey, indeks 4, tengok indeks 4. Okey, ni asas dia adalah negatif 37. Okey, asas X. Okey, asas X ini. Ya, betul. Tulis 20. Dan ya, ada lagi dua lagi soalan. Okey, indeks yang kuasa 2 di sini. Asas dia ialah 2, 1/3. Dan yang terakhir, special sikit. Okey, asas 8. Ya, asas 8. Tetapi indeks tak ada. Jangan gelabah, kita tenangkan fikiran. Sebenarnya terdapat asas 1 di sini. Asas 1, indeks 1 tidak ditulis di situ. Okey, jadi kita akan kena maklum 8 tak ada asas tu, tak ada indeks tu, maksudnya 1 nilai dia. Okey. Kemudian kita tengok pula, jom uji minda yang kedua. Di sini pelajar akan dapat TP2. Okey, soalan dia ialah tulis peneraban berulang berikut dalam bentuk indeks, iaitu A kuasa N. Daripada peneraban berulang, kita tukar kepada indeks. Okey, soalan A. Okey, kita tulis, senang saja. Tulis sama dengan, okey, tulis asas 6. Bilang berapa kali 6? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 kuasa 5. Okey. Okey, kita tengok pula soalan B. Negatif 4, negatif P, darab negatif P, darab negatif P, darab negatif P. Okey, kita akan tulis sama dengan negatif P. Bilang berapa kali yang berulang? 1, 2, 3, 4. Ya, tulis 4 dan jangan lupa saya pesan sekali lagi, tolong tulis kurungan. Jikalau anda tidak tulis kurungan untuk negatif, maka kosonglah jawabnya. Okey. C, 10T darab 10T darab 10T darab 10T darab 10T, ini adalah sebutan algebra. Sama juga. Maaf, okey. Tulis sama dengan, tulis kurungan 10T. Kita bilang berapa kali berulang? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kali, iaitu kuasa 5. Okey, kemudian kita tengok pula soalan yang ketiga. Soalan ketiga, tahap penguasaan adalah TP2. Okey, tulis nombor atas sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada peneraban bulang. So terbalik pada soalan yang nombor 2. Okey, soalan A iaitu negatif 8 kuasa 2. Bermaksud 8 dia negatif 8, kita akan tulis kurungan negatif 8 berulang sebanyak 2 kali. Ya, pandai. Okey. Kemudian soalan B, sebutan algebra kuasa 4 iaitu 6A kuasa 4. Kita tulis dulu dia punya asas dia iaitu 6A. Berapa kali berulang? 4 kali. Jadi kita tulis darab 6A darab 6A darab 6A. So jawapannya ialah di sini 6 darab A, 6A darab A, 6A darab 6A darab 6A sebanyak 4 kali. Okey, soalan C iaitu pecahan sebutan algebra juga. Kuasa 3, 1/P kuasa 3. Tulis 1/P darab 1/P darab 1/P sebanyak 3 kali. Okey, kita teruskan ke standard pembelajaran yang kedua iaitu 1.1.2, iaitu menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks dan sebaliknya. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 4 hingga 5. Okey, tarik nafas. Okey, kita teruskan. Okey, dalam standard yang kedua ini, pelajar akan diajar cara menukar satu nombor kepada nombor bentuk indeks, iaitu A kuasa N. Dan juga pelajar juga akan dapat belajar daripada nombor indeks kepada suatu nombor. Baiklah, kita tengok dulu yang pertama, iaitu suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Contohnya kat sini. Okey, terdapat dua kaedah yang kamu boleh belajar untuk yang ini, iaitu kaedah pertama ialah pembahagian berulang. Kaedah yang kedua ialah pendaraban berulang. Okey, kita tengok pula kaedah yang pertama. Okey, contoh 1.
Okey, di sini contoh satu, pelajar akan dapat TP3. Okey, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Faham tak soalan ni? Tak faham? Okey, cikgu terang sekali lagi, iaitu asas 2. Maksudnya 2 kuasa berapa akan sama dengan 64. Nanti kita akan tengok. Yang kedua, asas 4. 4, maafkan saya. Okey. Okey, 4 kuasa berapa sama dengan 64? Dan asas 8, 8 kuasa berapa sama dengan 64? Okey, kita tengok dulu satu-satu, iaitu melalui kaedah pembahagian berulang. Kita mula dengan asas 2. Okey, kita akan belajar pembahagian berulang ni seperti kamu belajar di tekanan 1 dahulu, iaitu GSTK. Masih ingat lagi GSTK, gandaan sepunya terkecil? Okey, pembahagian tu mesti sama dengan 1 lah sekali. Okey, kita letak 64 ni di sebelah kanan, iaitu 64 di sini. Manakala asas 2, kita letak 2 di sebelah kiri. Okey, kita lakukanlah pembahagian seperti biasa. 64 bahagi 2 sama dengan 32. 32 bahagi 2 sama dengan 16. 16 bahagi 2 sama dengan 8. 8 bahagi 2 sama dengan 4. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Belum habis lagi, kita kena bahagi sampai 1. So, 2 bahagi 2 sama dengan 1. Okey, jadi macam mana nak tulis dalam macam ni? Dalam bentuk indeks. Kita akan tulis 2, kita bilang berapa kali yang berulang 2 ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 kuasa 6. Settle. Inilah jawapannya, 2 kuasa 6. Faham? Bagus. Kita teruskan soalan seterusnya, iaitu asas 4. Sama macam tadi juga, kita akan buat GSTK macam pembahagian yang itu. Okey, letak 64 di sebelah sini, 4 di ruangan sini. Okey, 64 bahagi 4 sama dengan berapa? 16, betul. 16 bahagi 4 sama dengan 4, ya betul. Dan 4 bahagi 4 sama dengan 1. Jadi, kita tulis 4 ada kuasa 1, 2, 3. Jadi, 4 berulang sebanyak 3 kali, maka kita tulis 3 di sini. Inilah jawapannya untuk asas 4. Kemudian kita tengok pula asas 8. Okey, kita akan letak 64 di sebelah sini. Okey. 64, kemudian bahagi 8. 64 bahagi 8, kita ingatlah sifir 8, kita kena cekap sifir. Okey, 64 bahagi 8 sama dengan 8. 8 bahagi 8 sama dengan 1. Boleh bagi lagi tak? Dah, okey, kita berhenti sekat ni. Manakala jawapannya ialah 8 kuasa 2, sebab dia berulang sebanyak 2 kali. Okey. Sekarang kita tengok pula pembahagian kaedah yang kedua, iaitu pendaraban berulang. Okey, kita tengok pula pendaraban berulang. Asas 2 dulu. Okey, asas 2. 2 darab berapa? Darab berapa sama dengan 4? 2 darab 2. Okey, sama dengan 4. 4 darab 2 sama dengan 8. 8 darab 2 sama dengan 16. 16 darab 2 sama dengan 32. 32 darab 2 sama dengan 64. Okey? Jawapannya sama dengan, jangan tulis 64. Kalau kamu tulis 64, salah. Kita nak dalam bentuk indeks. Okey, dalam bentuk indeks, kita perlu tulis 2, berapa kali berulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. So, jawapannya adalah 2 kuasa 6. Okey, kita tengok pula yang asas 4. 4 darab 4 sama dengan 16. 16 darab 4 sama dengan 32. 32 darab 4 sama dengan 64. Jadi, jawapannya ialah 4. Kita bilang berapa kali? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kuasa 4. Boleh?
Okey, kita teruskan asas 8 pula untuk pendaraban berulang. Sama juga 8 darab 8. 8 darab 8 terus dapat jawapan iaitu 64. Jadi kita akan dapat sini 64, kita tulis 8 kuasa 2. Okey, faham? Okey, bagus. Kita tengok dulu contoh 2. Yang ni kita tengok tuliskan 8 per 125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2/5. Di sini pelajar akan menguasai TP3. Kita tengok dulu kaedah pembahagian berulang. Okey, kita buat satu-satu dulu. Kita ambil 8 ni mesti dalam bentuk asas 2. So, jadi 8 tulis sebelah kanan, 2 tulis sebelah kiri. Okey. 8 bahagi 2 sama dengan 4. 4 bahagi 2 sama dengan 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1. Jadi, kat sini kita berkira 2 ada berapa kali? 1, 2, 3. 2 kuasa 3. Okey, tapi tak habis lagi. Kita kena tengok pula yang di bawahnya itu 125. Okey, 125 akan dibahagikan dengan 5 sebab bawah dia 125, asas dia 5. Okey, bahagi dengan 5. 125 bahagi 5 sama dengan 25. 25 bahagi 5 sama dengan 5. Manakala 5 bahagi 5 sama dengan 1. Okey. Kemudian kita akan tulis 5 kuasa 3. Jadi macam mana nak tulis jawapan yang akhir untuk yang ni? Kita akan tulis sama juga macam tadi. Kita tulis ikut pecahan sebab ini adalah pecahan kan? Okey, 2 di atas, 5 di bawah. So 2 kuasa 3, 5 kuasa 3. Kita boleh tulis dalam bentuk yang mudah lagi iaitu kita masukkan kurungan. Kurungan 2/5. Manakala kuasa 3 sebab atas dengan bawah sama, kita akan letak di luar. Inilah jawapannya akhirnya. Okey. Baiklah, kita pergi tengok soalan seterusnya, pendaraban berulang. Okay, yang tadi ialah pembahagian, sekarang pendaraban, kaedah yang kedua. Okey, kita akan tulis 2/5. Berapa kali berulang untuk dapat 8/125? Okey, darab dengan sekali lagi. 2 darab 2, 4. 4, okey, 4. Yang ni 5 darab 5, 25. Tak cukup lagi, kita nak 8/25. Okey, darab lagi dengan 2/5. Kan, tadi 4 kan? 4 darab dengan 2 sama dengan 8. Manakala 25 darab dengan 5 akan dapat 125. Jadi, berapa kali dia berulang? 3 kali. Ya, 1, 2, 3. Jadi kita akan tulis dalam bentuk indeks. Okey, sekejap Okey, kita akan tulis dalam bentuk indeks 2/5 sebanyak berapa kali? 3 kali kan? Kita buat kurungan 3. Jawapan yang sama dengan pembahagian berulang. 2/5 kuasa 3 sama juga tadi ya, 2/5 kuasa 3. Okey. Baiklah, sekarang kita masuk pula daripada nombor bentuk indeks, kita tukar kepada suatu nombor. Macam mana tu? Ada juga dua kaedah. Kaedah yang pertama, iaitu pendaraban berulang. Kaedah yang kedua, kaedah kedua paling senang, kalkulator. Semua ada kalkulator kan? Okey, kita tengok dulu kaedah yang pertama. Contoh 3. Okey, iaitu hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Okey, dekat sini pelajar akan dapat TP3. Okey, kita tengok contoh A. Macam mana nak tulis dalam pendaraban berulang? Macam tadi juga, iaitu 2 kuasa 5, iaitu maksudnya berapa kali? 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 sebanyak 5 kali. Okey, kita akan tahu 2 darab 2 sama dengan 4. 4 darab 2 sama dengan 8. 8 darab 2 sama dengan 16. 16 darab 2 sama dengan 32. Jadi jawapan akhirnya kita akan tulis mana? Sebab dia nak dalam bentuk nombor. Daripada nombor indeks kepada nombor biasa. So jawapan dia ialah 32. Okey. Kemudian tengok pula soalan B. Ya, yang ini adalah negatif perpuluhan, dapat negatif dan perpuluhan. Sama juga macam tadi, sama dengan negatif 0.2. Okey, kurungan darab berapa kali? 3 kali. Negatif 0.2 darab negatif 0.2. Okey. Kita tengok
Yang pertama, negatif 0.2 darab negatif 0.2. Negatif darab negatif kita akan tahu ia adalah positif. Okey, 2 darab 2 sama dengan 4. 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi, positif 0.04. Kenapa dapat 0.04? Sebab dia adalah 2 titik perpuluhan. Bila 1 darab ini, dia akan jadi 2 titik perpuluhan. Kemudian 0.04 akan darab dengan negatif 0.2. Okey, negatif dengan positif. Positif dengan negatif, dia akan dapat negatif. Okey, negatif. Kemudian, ada berapa titik perpuluhan? Sekarang ada 2 titik perpuluhan. Kan, 0.04, 2 titik perpuluhan. 2 TP, 2 titik perpuluhan. Akan darab dengan negatif 0.2. Jadi, berapa perpuluhan yang akan tambah? 3 titik perpuluhan. Jadi, jawapannya ialah 0.0 berapa? 4 darab 2 sama dengan berapa kelas? Okey, 8. Betul. Jadi jawapannya ialah negatif 0.008. Jawapan akhirnya ialah negatif 0.008. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula menggunakan kalkulator. Ini yang paling senang sebab kita tak payah kira, guna kalkulator je. Okey. Oklah kalkulator anda. Okey, kita tengok kalkulator saintifik. Soalan dia yang A sama juga 2 kuasa 5. Macam mana nak tekan? Mula-mula sekali, pelajar haruslah tekan on. Kan, kalau tak on macam mana nak buka kan? Okey, kemudian kita tengok pula 2 kuasa 5. Okey, ini yang gambar yang tertera di sini. Ini adalah dia punya cara-cara dia tekan. Mula-mula pelajar akan tekan 2 dahulu. Sebab 2 ialah 2 kuasa 5 kan? Tekan 2 di sini. Kemudian kita akan tekan kuasa. Di manakah terletaknya kuasa dalam kalkulator? Baiklah, nak panah telah dia buat ni. Kalau kamu perasan, okey, sebelah X kuasa 2 dia terdapat X kuasa kan? Tak tahu kan? Okey, itu adalah nilai yang adalah sebagai kuasa. Kemudian kita akan tekan 5. Kemudian tekan sama dengan, maka dapatlah jawapan sama dengan 32. Okay, setengah kalkulator dia akan tulis kat sini sebelah kuasa ni dia boleh ganti sebagai huruf V terbalik. V terbalik ni ialah menunjukkan kepada kuasa. Berapa kuasa yang kita nak bubuh. Okey? Faham? Okey, seterusnya kita teruskan dengan soalan seterusnya iaitu B. Okey, soalan B. Okey. Pecahan tadi kan, kurungan 3/5 kuasa 2. Macam mana nak tekan? Okey, kita teruskan. Tekan kurungan dahulu iaitu di sebelah sini. Kurungan. Kemudian tekan 3. 3 pecahan per. Macam mana tekan pecahan? Okey, kita akan tengok di sini adalah pecahan. Atas pada nilai negatif ni adalah pecahan. Tekan itu dulu. Kemudian kita tekan 5 sebab 3/5. Tekan 5. Okey, kemudian kita akan tekan untuk kalkulator yang baru ni kita kena tekan dulu anak panah ke kanan sebab kurungan tu dia akan baca sebelah sini kanan. Okey, tekan anak panah dengan kanan dan tekan kurungan. Okey, kuasa berapa ni? Kuasa 2. Jangan lupa tekan kuasa 2. Di manakah terletaknya kuasa 2? Di sebelah sini. Okey, nampak? Dan akhir sekali kamu kena tekan sama dengan. Kalau tak tekan sama dengan memang tak dapat jawapan lah. Okey, bagus. Akan dapat jawapannya ialah 9/25. Mana lagi mudah? Guna kalkulator ataupun pendaraban bulang? Ya, betul. Kalkulator lah semestinya mudah. Okey. Baiklah, kita sampai dah penghujung rancangan. InsyaAllah. Okey, kesimpulan yang dapat kita simpulkan di sini. Okey, yang pertama, kita tahu bentuk asas bentuk indeks iaitu A kuasa N. Kan? A kuasa N, semua orang dah belajar tadi. Okey, kemudian yang kedua, pendaraban berulang dalam bentuk indeks iaitu A kuasa N sama dengan A darab A darab A darab A dan A juga tak boleh sama dengan kosong. Dah kita dah belajar tadi. Dan yang ketiga, suatu nombor kepada suatu nombor yang bentuk indeks, kita dah belajar dah ada 2 kaedah, kaedah pendaraban berulang dan juga kaedah pembahagian berulang. Dan juga kaedah kalkulator. Okey, saya harap kamu dapat faham apa yang kita belajar pada hari ini. Sama-samalah kita sebarkan pada rakan yang lain. Okey, jangan lupa kita like, share dan subscribe YouTube PPD KMY MOE. Dan jangan lupa kita akan tengok pada Facebook Sektor Pembelajaran PPD KMY.
Okey? Sama-sama kita share, like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Semoga berjaya. Stay safe. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.